Pada 12 bulan 2 hari itu saya dah huraikan tentang konsep tauhid dan kepentingannya kita sebagai orang Islam. Rumusan itu saya katakan ialah kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah, itu adalah puncak tunggak utama kita sebagai orang Islam. Yang kita berikrar kalimah itu ialah kalimah yang paling benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia Tan Sri Nazir Masjid Timbalan Pengurusi Datuk Nik Timbalan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk, Dati-Dati dan Serang Hadirin sekalian. Pada kesempatan yang lepas, beberapa bulan hari itu, 12 ke 13 bulan, iaitu ialah pada 12 bulan 2 hari itu saya dah huraikan tentang konsep tauhid dan kepentingannya kita sebagai orang Islam. Rumusan itu saya katakan ialah kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah, itu adalah puncak tunggak utama kita sebagai orang Islam. Yang kita berikrar kalimah itu ialah kalimah yang paling benar, wahia kalimatul haq, dan kita berikrar juga kita naik hidup di atas kalimah itu, alaiha nahya, dan kita berdoa juga supaya kita meninggal di dalam husnul khatimah, wa alaiha namu, kita akan mati dan kita berdoa supaya kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Bahkan banyak hadis-hadis menyebutkan sesiapa yang meninggal dunia dan menghabiskan nafas terakhirnya dengan la ilaha illallah masuk syurga. Kemudian kita akan dibangkitkan insya-Allah dengan kalimah sakti ini juga. Itu kepentingan la ilaha illallah. Jadi jangan sekali-kali kita membuat sesuatu ataupun memikirkan sesuatu ataupun mempercayai sesuatu yang sikit saja boleh menjejaskan konsep tauhid ini. Apa saja dia boleh berlaku dengan 3 keadaan. Dengan hati kita yang kita berfikir yang bertentangan dengan konsep tauhid yang telah saya uraikan dengan panjang lebar pada 12 bulan 2 hari itu, atau dengan mulut kita dengan sengaja kita memberi komen-komen atau pendapat-pendapat yang menjejaskan konsep tauhid pegangan kita, atau yang ketiganya dengan apa-apa perbuatan dan tingkah laku kita yang menggambarkan kita telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak tauhid. Walaupun benda itu diragui sejauh mana perbuatan itu betul-betul menjerumuskan kita kepada unsur syirik, tapi elaklah perkara yang mencurigakan itu dielakkan. Maka seperti penyertaan majlis agama tertentu yang telah diberi banyak pendapat bertentangan, kita elaklah. Sebab itu semua ialah perkara yang boleh menjejaskan tauhid kita. Di akhir-akhir ini perkara yang banyak boleh menjejaskan tauhid ni tuan-tuan sekalian ialah berbentuk fahaman-fahaman kita tertentu dalam beberapa aspek dalam human rights yang boleh menjejaskan pendirian tauhid kita jika kita berpegang totally seperti mana yang dikehendaki dalam, seperti kita katakan begini, the freedom of religion. Kita memahami freedom of religion itu mengikut tafsiran barat, iaitu orang itu bebas 100% memilih agama mengikut kehendak hatinya tanpa terikat dengan mana-mana
agama pahamannya. Bermakna dia kalau orang bukan Islam boleh menganut Islam dengan bebas, maka orang Islam juga mesti dibenarkan untuk meninggalkan Islam dengan bebas. Kalau dia percaya sampai peringkat yang macam itu, kalau dia memperjuangkan freedom of religion sampai macam itu, menjejaskan tauhid dia. Begitu juga kebebasan bersuara, freedom of expression. Ini antara doktrin-doktrin common law yang telah diterapkan dalam perlembagaan kita dengan tafsiran yang berbeza-beza. Dia boleh mengeluarkan apa pendapat, apa fikirannya ikut suka hatinya. Maka berlakulah di Barat, atas nama freedom of expression, mereka menghina Islam, mereka membakar Al-Quran, mereka buat berbagai-bagai. Tetapi jika orang lakukan perkara yang sama kepada agama mereka, mereka bertindak. Itu di Barat, double standard mereka. Jadi kalau orang kita berfahaman macam itu juga, dia boleh maki, katalah dia menghina Al-Quran, dah cukup dah. Dia menghina hukum-hukum Islam yang jelas dalam Al-Quran, kononnya benda itu tak selari dengan fikiran dia. Misalnya ada orang Islam yang merendah-rendahkan hukuman hudud. Ada pejuang-pejuang wanita misalnya menganggap Al-Quran itu bias kepada lelaki-lelaki, tentang poligami, tentang hak persaka dan sebagainya. Kalau sampai kepada hatinya, itu boleh menjejaskan tauhid. Itu dalam bentuk pahaman-pahaman, prinsip-prinsip yang tertera di dalam common law. Begitu juga dengan berbagai-bagai ideologi yang dimiliki sekarang ini. Seperti pahaman liberal yang begitu kuat, yang menganggap perbezaan antara agama dan agama ni benda tu lebih kurang saja boleh kita bertolak ansur sampai peringkat kita menerima setengah-setengah fahaman-fahaman tertentu. Kita kata liberalism lah dalam agama. Jadi hal-hal begini juga boleh menjejaskan tauhid kita. Begitu juga orang-orang yang begitu percaya dengan prinsip sekularisme yang melampau. Sekularisme yang melampau ni maksudnya sekular yang memisahkan agama daripada kehidupan seharian. Agama ini dia kata hanya berlaku di masjid surau saja. Seperti mana timbulnya konsep sekular ni di Barat, agama itu hanya berlaku di gereja dan upacara-upacara. Kalau macam itulah fahaman sekular kepada orang berkenaan orang Islam, menjejaskan tauhid dia. Wala'iyazubillah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itu rumusan apa yang saya telah cakapkan hari itu. Dan pada hari ini saya akan sambung yang perkara-perkara yang bagaimana kita nak memastikan yang tauhid kita tadi dapat dicapai dengan sempurna. Kita kena ingat firman Tuhan yang selalu saya sebut dalam surah An-Nisa, antara 10 perkara yang ditegah oleh Islam yang paling utama sekali, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkannya. Jangan, ini tidak boleh kompromi sama sekali. Maknanya menyembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Tidak ada artinya kalau kita mentauhidkan Allah kalau kita tidak menyembah dia. Tidak ada artinya juga kalau kita menyembah Allah tanpa mentauhidkan dia. Itu pengertian dikenaki daripada dua ayat ini. Banyak orang menyembah Allah, tapi pada masa yang lain dia menyembah juga makhluk-makhluk lain. Dia memuja segala dewa-dewa, dia memuja penunggu dan sebagainya. Tapi dia semayang-semayang. Dia tak nak begitu. Kalau kita sembah Allah, kita menolak segala yang lain-lain. Dia berdoa kepada penunggu, dia berdoa kepada sakti, dia berdoa kepada keramat-keramat. Sedangkan doa itu juga sebahagian daripada persembahan, sebahagian daripada ibadah dalam Islam. Tiba-tiba dia sembahyang, dia puasa. Tapi pada masa yang sama, dia tidak mentauhidkan Allah di dalam amal ibadahnya. Sebab itu kita selalu sebut ayat penghabisan sekali surah Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, surah Al-Kahfi ayat yang 110. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, mana bertemu dengan Tuhan di akhirat sebagai ganjaran pahala dan imannya ketika di dunia. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Dia hendaklah melakukan amalan soleh. Dalam braket amalan soleh ini adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah.
Itu maksud amal saleh. Amal ibadah yang diterima oleh Allah. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah dalam amal ibadahnya dengan sesuatu. Dengan jelas ayat ini mengatakan seolah-olah dalam amal ibadah pun boleh berlaku syirik. Sebab itu jangan sekali-kali kamu membiarkan kamu mensyirikkan Allah dengan amal ibadah kamu. Bermakna macam mana orang tu boleh mensyirikkan Allah dalam amal ibadahnya? Misalnya kalau dia bagi sedekah dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah, tapi niatnya bukan itu, niatnya untuk kontrak dan sebagainya, dia telah mensyirikkan ibadah sedekah tersebut. Begitu sekali seriusnya. Maka sebab itu telah difatwakan kita menyertai ritual-ritual tertentu yang dibuat oleh agama-agama lain tanpa sebarang paksaan, sebarang tekanan. Kalau benda itu direct related kepada kepercayaan agama perkenaan, telah difatwakan sebagai berbahaya kepada akidah. Tapi orang tak hiraukan, dah berlaku teguran-teguran. Inilah masalah tuan-tuan sekalian, serangan-serangan barat tentang kedudukan orang Islam. Dan dengan apa yang sedang berlaku di Timur Tengah, terutamanya, ya saya nak sebut negeri perkenaan pun agak ni, tetapi yang sedang berlaku di Arab Saudi sekarang ini telah menimbulkan banyak persoalan tentang hal-hal ini. Itu sebagai rumusan yang lepas. Pada malam ini saya nak sebutkan bagaimana kaedah dan caranya kita nak menjamin supaya tauhid seumpama itu berlaku dan kita dapat melaksanakannya dengan baik. Ini dia memerlukan kepada satu kaedah atau satu langkah yang kita kena ambil, dan disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Haqiqat Tauhid, Hakikat Tauhid. Dia mengatakan sekurang-kurangnya kita mesti pastikan 4 perkara berlaku. Yang pertama, ikhlasul ubudiyah lillahi wahdah, itu bahasa Arab. Dia kena menulingkan keikhlasan perhambaannya, amal ibadahnya semata-mata kepada Allah sahaja. Bermakna seluruh amal ibadahnya mesti ditulingkan hanya kepada Allah sahaja. Saya akan ulaskan benda itu kejap lagi. Yang kedua, dia kena menolak segala perkara yang berbentuk taghut di dalam hidupnya. Dan dia kena menyucikan diri juga, penglibatannya dalam perkara-perkara atau dengan sesiapa juga yang masih mengagungkan taghut dalam hidupnya. Bukan saja dia menolak taghut, tapi dia juga kena menyisihkan diri daripada orang-orang yang masih memuja taghut. Apa maksud taghut? Kita akan ulaskan kalau sempat dalam majlis ini, kalau tidak dalam kuliah-kuliah akan datang. Yang ketiga yang paling penting sekali untuk menjamin tauhid tadi tercapai ialah kita mesti memastikan tidak sedikit pun seluruh amal ibadah yang kita buat itu ataupun kehidupan kita secara keseluruhannya itu tercemar walaupun sedikit oleh unsur-unsur syirik. Sama ada syirik itu syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik besar lebih-lebih lagi lah. Dan kita kena sekat serapi-rapinya perkara yang boleh membawa kepada syirik. Dan yang keempatnya saya akan hurai kalau sempat kejap lagi lah, iaitu itu yang ada 3 langkah dia, ada 3 langkah berkenaan. Kita akan ambil satu-satu. Yang pertama, bagaimana nak memastikan ketulinan seluruh amal ibadah kita semata-mata kerana Allah. Ini semua tuan-tuan sekalian untuk menjamin yang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, yang kita selalu sebut dalam surah, dalam doa iftitah itu ayat Quran untuk menjamin ketulinan amal ibadah kita semata-mata kerana Allah. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku semata-mata kerana Allah yang tidak ada sekutu padanya. Disebutkan yang tidak disekutukan padanya. Kalau kita melakukan kerana Allah tapi masih Allah yang kita sekutukan, syirik berlaku, maka ditolak amal ibadah itu. Cara nak mencapai langkah yang pertama ini dia letakkan oleh Yusuf Qaradawi, ada 4 langkah yang kita kena ambil.
Nak mencapai langkah yang pertama, nak menulunkan amal ibadah ini, dia sebut ada 4 langkah. Yang pertama sekali, tidak diizinkan sama sekali mana manusia yang beriman dia nak memilih selain daripada Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya. Hanya Allah yang esa. Ini menolak Trinity, menolak berbagai-bagai Tuhan yang lain, menolak segala hantu jemalang, menolak segala bulan, matahari, semua kena tolak sepenuh-penuhnya. Hanya Allah yang satu saja. Sebab itu Allah yang esa. Ayat Qul Huwallah Al-Ikhlas tu menggambarkan ketulinan kita memilih Allah saja sebagai Tuhan yang layak diagungkan, yang layak disembah, yang mempunyai ciri-ciri ketuhanan yang lengkap. Yang lain semua kita tolak. Jadi kalau manusia masih dia mengaku dia menyembah Allah, tapi masih ada Allah sampingan, arbaban ini singular, singularnya Rabb, pluralnya arbab. Dia menjadikan Allah sebagai Tuhan, tapi ada entiti lain yang bukan Allah yang masih dipujanya seolah-olah macam Tuhan. Itu dia panggil arbaban. Kalau dalam agama lain, dia ada lantik pula wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini. Atau kalau kita orang Islam pun masih percaya kepada penunggu pada upaya yang kita kata boleh menjejaskan kehidupan kita, maka itu semua sifat-sifat Tuhan yang telah kita beri kepada orang lain. Maka seolah-olah makhluk-makhluk lain juga mengambil tempat Tuhan. Maka dengan sebab itu, apabila seseorang itu menjadikan ada selain daripada Allah itu sebagai Tuhan atau yang seumpama Tuhan, maka jatuhlah imannya serta-merta. Sama ada ketuhanan saya kata tadi dalam bentuk patung, berhala dan sebagainya, itu tak kira. Sebab Tuhan sebut dalam surah, tuan-tuan tengok, surah Ali Imran ayat 64. Allah na'budu illallah. Sekali kami tidak akan sembah melainkan Allah sahaja. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kami tidak akan mensyirikkannya walaupun sedikit. Itu kepentingan kita menulunkan amal ibadah. Kita menyembahnya dalam keadaan kita tidak mensyirikkan sedikit pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sekali-kali kita memilih orang-orang tertentu di kalangan kita ni sebagai wakil-wakil Tuhan. Arbab, sebagai yang mengambil tempat Tuhan, nak mengampun dosa dan sebagainya. Seperti yang berlaku dalam agama-agama yang lain. Jangan kita buat begitu selain daripada Allah. Sebab itu Allah menolak konsep pahaman ini. Mewakilkan untuk mengampun kepada orang lain. Itu yang pertama. Langkah yang pertama untuk menjamin ketulinan pengabdian kita kepada Allah. Yang kedua, jangan sekali-kali kita memilih Allah sebagai orang-orang yang boleh melindungi kita, yang kita yakin boleh melindungi kita, yang boleh menjadi wali kepada kita. Wali di sini maknanya pelindung, protector dan lain-lain. Dan kita memberi kasih sayang kepada dia seolah-olah jika kita sayang kepada Allah. Ini juga berbahaya. Kita katakan macam inilah, macam orang zaman-zaman dulu belah pelesit. Dia belah pelesit tu, dia puja pelesit sampai dia jamu pelesit sebagainya. Sampai peringkat saya dengar berita kata dia sanggup tidur dengan pelesit tu berada. Saya tak nak detail-detailkan benda ini. Jadi dia menyayangi makhluk-makhluk belaan dia sampai peringkat seolah-olahnya dia sayang macam sayang Allah. Ini cerita-cerita zaman dulu yang saya pernah dengar. Saya masih kecil-kecil lagi waktu tu. Jadi begitu juga kalau dulu. Kalau sekarang orang yang begitu yakin bodyguard dia boleh menyelamatkan dia, protector dia. Dia yakin insurans dia boleh menjamin masa depan dia. Dia yakin simpanan dia tu menjadikan masa depan dia lebih secure. Termasuk kalau dia yakin sampai peringkat seolah-olah Tuhan tu tidak begitu penting, tapi simpanannya lebih penting, security dia lebih penting, insurans lebih penting. Kalau dia orang besar, bodyguard dia lebih penting. Kalau dia pula, kalau ada orang lain dia belah anjing misalnya, dia yakin penuh selama mana anjing itu ada, dia orang dia selamat. Sampai peringkat macam itu, dia telah menjadikan makhluk-makhluk lain sebagai protector kepada dia selain daripada Allah. Itu menjejaskan tauhid dia. Firman Tuhan yang menyentuh hal ini. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-An'am ayat 14. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Katakan wahai Muhammad, adakah aku pilih selain daripada Allah sebagai wali, sebagai protector kepada aku, sebagai pelindung kepada aku, sedangkan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ini dengan jelas melarang perbuatan itu. Tetapi ramai sekarang ini,
Kalau dia dah ambil insurans, dia rasa secure. Kalau dia ada bodyguard, dia rasa selamat. Setakat dia confident bertambah tu tak apa, tapi jangan yakin itu penyelamat. Tuan-tuan tengok sejarah tokoh-tokoh dunia yang kena tembak walaupun dikelilingi oleh bodyguard yang rapi. Saya tak boleh sebut dalam majlis ini. Tuan-tuan tengok. Kalau saya sebut pun tuan-tuan tak usah tengok. Bagaimana Presiden Kennedy ditembak daripada puncak satu bangunan. Tentu dikelilingi oleh bodyguard. Ya tak? Tak boleh. Sebab itu, ada orang pemimpin yang begitu berani, dia pergi dengan terbuka, dengan tidak ada sebarang bodyguard, tapi selamat. Keyakinan kepada pelindung yang sebenar ialah Allah. Tetapi bukan bermakna apabila kita yakin Allah tu pelindung, sampai tak ambil sebarang langkah-langkah keselamatan, tu tak boleh lah. Macam dia orang penting, pemimpin negara. Takkan kita nak biarkan dia berjalan besar orangan di pasar begitu begini, ya tak? Sebagai rakyat bertanggungjawab, mesti dia dilindungi. Itu perkara biasa. Tapi masalah keyakinan kata itu yang menyelamatkan dia, bukan. Setakat mengemploy orang itu, memang kita, kalau kita ada kemampuan, kita nak employ driver, kita nak ada bodyguard, kita nak ambil doktor pakar, tapi jangan yakin itu pelindung dan penyelamat kita. Kalau kita sampai pada peringkat macam itu, akan hilang ketulinan kita dan pengabdian kita kepada Allah. Tuhan sebut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di kalangan manusia yang telah menjadikan selain daripada Allah itu saingan kepada Allah, rival, mewujudkan, kita katakan macam tadilah kita katakan penyembuh penyakit itu Allah. Tiba-tiba kita yakin ubat ialah pelindung, maka telah wujudkan saingan kepada Allah. Penyelamat ialah Allah. Kita yakin yang menyelamatkan kita ialah ubat atau sebagainya. Atau macam selalu saya beri contoh tu, dia menyelamatkan orang tu daripada lemas. Kalau tak kerana aku, engkau mati hari itu tu. Jadi dia yakin dia menyelamatkan orang itu. Maka kalau orang yang macam itu telah mewujudkan rival kepada Allah, anda dan ni ialah ada sekutu kepada Allah. Mana sifat-sifat Allah telah diberikan kepada yang lain. Penyelamat, pelindung. Maka ini telah berlaku syirik. Yang menyedihkan lagi, mereka mencintai pelindung-pelindung ini sama seperti mencintai Allah. Bahkan mungkin lebih. Manakala orang-orang yang beriman, dia mencintai Allah segala-galanya. Sebab itu, apabila kita mencintai makhluk, tuan-tuan sekalian, sampai kita menolak hukum Allah, itu berbahaya segi tauhidnya. Katalah seseorang yang terlalu menyayangi isterinya. Dia sayang sungguh isterinya, dia cinta sungguh. Sampai dia tak tergamak nak tegur kalau isteri itu tak free hair misalnya. Dia tak sampai hati, takut kecil hati. Punya nak jaga hati. Maka ketika itu dia mencintai manusia lebih daripada dia mencintai Allah. Itu dia maksudkan, dia beri contoh-contoh tertentu. Kalau sampai pada peringkat yang macam itu, sanggup membiarkan orang yang dikasihinya melanggar hukum Allah, sedangkan dia boleh bertindak dengan mudah seperti bapa kepada anak, seperti suami kepada isteri. Dia tak bertindak dengan kerana sayang. Maka ketika itu dia menyayangi makhluk melebihi daripada menyayangi Allah, dan ini menjejaskan akidahnya. Saya bercakap dengan tuan-tuan sekalian, bukan setakat hukum haram halal. Itu fiqh. Tapi benda ni boleh menjejaskan sebab dan dia kasih sayang kita kepada Allah melebihi daripada kasih sayang kita kepada makhluk yang lain. Dia tak nafikan kita ni perlu sayang, perlu kasih, sayang pada anak, sayang isteri. Tetapi jangan membiarkan kasih kepada makhluk dan benda ini mengatasi kasih kita kepada Allah. Itu sebab itu orang yang beriman dia kata dia mencintai Allah mengatasi cinta-cinta yang lain. Jadi dengan sebab itu, sampai kepada peringkat orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah itu sebagai pelindung ataupun orang yang melindungi dia, maka pada hari akhirat kelak orang itu akan menerima nasib. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah 167. Sebab ayat tadi bersambung. Lepas itu yang tadi 165, lepas itu 167. Kadzalika yuriyahumullahu a'malahum. Begitulah Tuhan mempertunjukkan kepada mereka, iaitu orang yang syirik kepada Allah ini dan orang kafir, segala perbuatan-perbuatan mereka yang sesat itu ketika di dunia, dan mereka menyesal kemudiannya, dan mereka tak boleh buat apa-apa lagi dah.
Dan wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sama sekali tidak akan boleh keluar lagi dah daripada neraka sebab mereka mati di dalam keadaan kufur. Dia disebut apabila mereka mencintai pihak-pihak lain tadi sehingga mengenepikan cintanya kepada Allah atau melebihi cintanya kepada Allah, sehingga sampai peringkat dia tunduk pada makhluk-makhluk tadi. Misalnya kalau kepada isteri sampai peringkat dia membiarkan isteri maksiat, atau dia takut kepada bos tadi sampai peringkat dia sanggup buat maksiat dengan bos misalnya. Ada kerana itu, kerana bos sanggup menyerahkan diri, sanggup buat perkara yang tak elok lah, sedangkan dia orang baik. Maka ketika itu dianggap dia mencintai makhluk melebihi cintanya pada Allah. Tetapi kalau dia tertekan, dia ugut, terancam, dia tak sanggup nak melawan, tu cerita lain. Ini dia dengan sukarela, dengan tidak ada apa-apa tekanan. Pilihan di tangan dia, cuma sekadar mungkin bos tak sayang pada dia kalau dia tak ikut. Mungkin kalau ini, tapi sekadar itu saja pun dia tak sanggup berjuang, dia tak sanggup nak menghadapi. Maka itu yang dimaksudkan di sini, orang-orang yang mencintai makhluk melebihi daripada mencintainya kepada Allah. Dan bagi orang-orang yang betul-betul mencintai Allah ini, tuan-tuan tengok, dia tak akan tolak segala perkara lain yang boleh bertentangan, yang membawa kepada dia itu seolah-olahnya tunduk kepada sama-sama makhluk. Dan dia tak akan menjadikan makhluk-makhluk lain itu sebagai saingan kepada Allah yang boleh mencemarkan hubungannya dengan Allah. Dan sekali-kali dia tak akan mencintai makhluk-makhluk lain walaupun atas nama kekasih, atas nama anak yang disayanginya atau apa juga. Tapi kita sampai kadang-kadang ada orang kata dia sayang kepada kereta tu lebih daripada sayang pada anak pun ada. Kalau keretanya baru, anak tu bagi cala sikit, dia terpeling anak. Itu sayang kereta, ya tak? Rotan pun ada. Itu contoh-contoh. Kita kadang kita tak serasa perbuatan tu, tapi itu gambaran apa tu? Kalau anak tu, kata anak tu nakal sikit sampai anak tu menyebabkan motor tu bercala, tapi dia tempeling anak. Cuba tuan-tuan tengok, banyak macam itu. Ada yang macam itu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tak sedar perbuatan-perbuatan kita dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau kita melanggar titah perintahnya kerana kita nak please somebody, kita nak mengagungkan somebody, ketika itu kita mewujudkan saingan kepada Allah, iaitu kita mencintai manusia sehingga kita melanggar hukumnya demi nak please manusia berkenaan, sedangkan apa yang kita buat tadi bertentangan dengan perintah Allah. Ini menjejaskan juga konsep ketulinan kita di dalam menjadikan Allah itu pengabdian kepada kita. Sebab ciri yang pertama saya sebut tadi, ketulinan di dalam kita nak menjamin pengabdian kita dan pengibadatan kita tadi tidak langsung tercemar dengan unsur-unsur di luar daripada ketulinan itu. Yang ketiga, bagaimana nak menjamin ketulinan kita dalam beribadah pada Allah ini? Jangan sekali-kali kita memilih selain daripada Allah penentu hala tuju kehidupan kita. Yang dalam sebut sini sebagai hakam. Hakam ni maknanya penentu hala tuju kehidupan kita. Bermakna kita ingin hidup di atas hukum-hukum Allah sahaja. Kita tak nak hidup di atas hukum-hukum bukan hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah pun yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, itu azam kita sebagai hakam kehidupan kita. Tapi kalau kita masih memilih hukum-hukum lain, atau kita memilih orang lain sebagai penentu hala tuju kehidupan kita, dan kita patuh pula perkara yang seumpama itu, dia boleh menjejas ketulinan kita di dalam pengabdian kita kepada Allah. Tuhan sebut ayat, saya nak baca ayat ini. Surah Al-An'am ayat 114. Afaghairallahi abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah selain daripada Allah aku pilih, aku si nabi kita? Apakah selain daripada Allah aku memilih untuk menjadi hakam, iaitu pemutus hidupku? Dia yang telah menurunkan Al-Quran ini dengan detail. Maknanya patutkah aku nak pilih lagi lain daripada Allah dan Al-Quran yang telah diturunkan, aku nak pilih lagi ilmu-ilmu ataupun hukum lain sebagai hala tuju hidup kita? Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya ingin nasihatkanlah. Kita ni kadang-kadang macam terpaksa kita ikut berbagai-bagai undang-undang moden yang ternampak bertentangan, bukan? Tapi jangan kita rela. Benda tu jelas bertentangan, jangan kita rela sama sekali. Kita sekadar ikut kerana kita sebagai ayat yang terpaksa patuh, maka kita ikut. Kalau kita ikut sampai pangkat kita rela, kita anggap benda tu betul,
Sedangkan hukum itu bertentangan hukum Islam, maka di sini akan menjejaskan tauhid kita. Saya nak bagi contoh macam mana. Macam di luar negeri lah. Arahan kerajaan-kerajaan tertentu menghalang orang Islam jangan pakai tudung. Ya tak? Tuan-tuan tahu kan? Jadi kalau orang Islam sana yang terpaksa buang tudung kerana itu tak apa. Tapi kalau kita di sini tidak ada halangan, kita nak pakai tudung pun tak apa, tak pakai tudung pun tak apa. Tapi ada orang kerana dia nak patuh bos dia, yang tak begitu suka dia pakai tudung. Bos dia tak tegur pun. Kadang-kadang bosnya kata gini, aku kalau tengok kau buka tudung nampak manis lagi lah. Dia kata gitu je. Dia pun rasanya mungkin juga terus dalam seminggu kemudian dia pun buang tudung. Nak pleasekan bosnya. Maka pematuhannya macam itu. Dia telah menolak hukum Islam dengan sengaja, dengan tidak ada tekanan apa-apa pun. Maka ini sikit sebanyak menjejaskan ketulinan pengabdiannya kepada Allah. Walayazubillah. Tapi kalau dia memang fashion dia tak nak pakai bukan kerana manusia, itu dia dahaka pada Allah lah. Ini dia asalnya pakai. Pelindung kita yang saya sebut dari satu poin lagi, saya tak tertinggal satu. Apa saya sebut tentang pelindung kita sebenar tuan-tuan sekalian. Tidak ada orang lain yang boleh melindungi kita. Walaupun kita nampak protector, bodyguard kita melindungi kita, rumah kita melindungi kita, kunci kita melindungi kita, tapi kita nampak sahaja. Tapi kuasa sebenarnya di sebalik itu semua untuk menjamin keselamatan kita bukan benda itu. Saya nak baca satu ayatnya. Surah Asy-Syura ayat 9. Amittakhazu min dunihi awliya. Adakah mereka memilih selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung, atau orang-orang yang mereka percaya, orang-orang yang mereka sanggup memberi keyakinan dan kepercayaan, awliya? Fallahu huwal wali. Tetapi sebenarnya Allah saja yang sebenarnya yang melindungi, yang boleh menjaga kesemuanya, Allah sahaja. Wa huwa yuhyil mauta, sebab Allah yang menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa melakukan segala-galanya, mengatasi yang lain. Ini tuan-tuan sekalian yang agak sukar. Orang payah nak yakin benda-benda begini. Sebab dia nampak secara mata dia kata yang melindunginya ialah rumahnya yang kuat. Yang melindungi masa depan dia kata pendapatannya yang banyak. Yang melindungi dia daripada sakit tu ubat-ubatan. Dia rasa begitu sebab dia tengok seolah-olahnya begitu. Tapi dia tak tengok bagaimana orang yang mengambil insurans pun telah dibunuh oleh teman dia. Saya pernah menghadapi satu ketika dulu, saya mengajar jenayah. Isteri yang mengambil insurans yang tinggi telah dibunuh oleh suaminya sendiri. Suaminya bawa motorkar dengan telah meminda pintu sebelah isteri dia duduk tidak dibuat dengan elok. Dia pergi ke satu pusingan tempat yang berbahaya, pintu tu terbuka, isterinya tercampak keluar, mati. Dia report, kata aksiden berlaku sebab dia nak insurans isterinya. Apabila pihak insurans itu meragui cara kejadian tu, mereka telah mereport benda tu dan disiasat betul-betul dia telah merancang membunuh isterinya. Itu ambil insurans untuk menjamin masa depan lah tu. Jadi macam kita juga sekarang ni, kita bagai-bagai kita buat, tetapi tentang penyakit-penyakit misalnya, tidak kurang daripada keadaan-keadaan begini. Sebab itu Allah Maha Adil. Bahkan orang kampung yang tidak ambil sebarang skim kesihatan, yang tak ambil sebarang insurans pun hidup senang lenang daripada kita pun ada. Jadi kesemua itu pelindung yang sebenarnya bukan benar itu semua, tapi Allah. Itu yang ketiga. Saya nak sebut lagi satu tuan-tuan sekalian. Apabila kita menjadikan hukum Islam itu sebagai cara hidup kita, dalam arti kata kita tidak memilih yang lain daripada Islam, kita lebih ikrar begitu. Tetapi kalau kita masih memuja hukum-hukum hakam yang bukan diciptakan oleh Islam ataupun bertentangan dengan Islam dengan sengaja, ini juga boleh menjejaskan ketauhidan kita kepada Allah kalau benda itu dengan sengaja.
Saya nak baca satu ayat yang agak panjang. Dia tengok surah An-Nisa ayat 60 sehingga ayat 61. Kalau boleh habis ayat ni pun jadi malam ini. Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mendakwa yang mereka itu betul-betul beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, dan mereka mengaku mereka beriman juga dengan perkara-perkara yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tetapi mereka masih ingin nak merujuk masalah-masalah hidup mereka kepada taghut. Mengaku beriman dengan Nabi, mengaku beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelum ini, tapi mereka masih nak merujuk kepada taghut, masih nak merujuk kepada berbagai-bagai penyelewengan, berbagai-bagai perkara yang melanggar hukum Allah. Wa qad umiru an yakfuru bih, sedangkan mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk menolak benda itu semua. Tapi mereka masih meneruskan benda itu. Mengapa? Masih meneruskan dalam keadaan yang tidak terpaksa pun, dengan sukarela mereka meneruskan perkara yang bertentangan dengan Islam yang dipanggil taghut. Wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Maka sikap mereka itu sebenarnya syaitan yang ingin menyesatkan mereka dengan sesatnya. Sikap macam itu ialah hasutan dan godaan syaitan yang manusia-manusia macam itu terpengaruh dengannya. Wa idza qila lahum ta'alu, apabila diseru kepada orang-orang yang dah macam itu, marilah tuan-tuan sekalian, ta'alu ila ma anzalallah, marilah kita kembali kepada apa yang Tuhan telah turunkan, marilah kita kembali kepada pangkal jalan, soalannya gitu. Wa ila rasul, dan juga kepada apa yang telah Nabi bawa. Janganlah kita biarkan kesesatan kita tadi, kita kembali pada pangkal jalan semula. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka wahai Muhammad, engkau akan dapati orang-orang munafik yang macam itu terus menentang engkau dengan berbagai-bagai penentangan. Ini yang bahaya. Mengaku beriman dengan segala apa yang Nabi bawa dan Nabi sebelum itu, tetapi masih nak merujuk kepada hukum-hukum taghut, sedangkan mereka telah diperintahkan kena tolak. Maka sikap mereka itu syaitan yang telah menyebabkan mereka jadi begitu. Mereka terus sesat. Apabila diseru kepada mereka, marilah kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya seperti mana yang asal. Kamu akan lihat orang-orang macam ni wahai Muhammad, orang munafik macam ini, mereka terus menentang engkau dengan berbagai-bagai penentangan. Mana ini sikap orang munafik yang Nabi terpaksa hadapi di zaman dia. Jadi kalau kita nak apply sekarang pun, bukan ayat Al-Quran ini untuk zaman itu saja, untuk semua zaman. Kalau saranan-saranan yang menuju kepada Islam itu, yang clearly Islam, jangan atas nama politiknya. Jadi saya pun sebut politik ni, saya pun malas nak bercakap lah. Jadi kalau orang politik A, orang politik B, tak apa sedap dah dengar kan. Kita cakap kita sebagai orang Islam, yang kita rasa kita nak menjalankan Islam yang tulen. Apabila diseru kepada Islam yang tulen tu, yang menjadi penentangnya adalah orang Islam sendiri. Ini yang saya kesal. Kalau kena penentang ni, kalau penentangan tu berasas, tak apa juga ni penentangan semata-mata kerana dia mempunyai ideologi yang berlainan. Dia mempunyai fahaman yang berlainan. Tak selari dengan apa yang dicadangkan oleh Islam. Maka sikap itu takut-takut terjerumus dengan kena ayat ini. Ini yang kita bimbang. Minta maaf tuan-tuan sekalian, saya ceramah malam ni, saya ceramah tauhid. Apabila saya ceramah tauhid, dia mungkin tuan-tuan terasa panas, pedih pun ada, perasaan hati tak berapa tentram pun ada. Tapi saya berceramah tauhid ya. Saya tidak berceramah jenaka, saya tak berceramah tentang bagaimana nak dapat isteri baru, bagaimana, saya tak berceramah yang itu. Maka saya terpaksa berceramah tauhid, saya terpaksa tafsirkan ayat ni mengikut apa yang saya faham betul-betul. Jadi ayat ini dengan jelas menggambar itulah senario orang-orang Islam pada setengah-setengah tempat hari ini. Penentang utama kepada perkara-perkara yang berbentuk Islam itu ialah orang Islam sendiri. Saya nak sebut satu-satu, tak sedap lah kita nak sebut. Tapi tuan-tuan tengoklah. Bahkan kalau ada saranan-saranan berbentuk Islam tu, diejek-ejekkan pula. Dah benda tu tak diterima, diejek-ejekkan pula. Jadi terlalu banyak perkara-perkara yang boleh menjejaskan pendirian keislaman kita. Jadi akhirnya hari ini kalau kita tengok, benda-benda yang berbau Islam ini, akhir-akhirnya diamalkan ataupun diikuti secara personal.
Kau nak buat secara yang public agak susah. Kita kata macam ni lah. Saranan untuk sembahyang jemaah, itu saranan yang paling ringan yang kita katakan. Sembahyang jemaah tu public kan. Nak jemaah macam mana berseorangan? Tentu public. Dan kita kata saranan untuk berjemaah tu saranan yang paling ringan lah kita katakan. Tapi kalau kita nak ajak orang berjemaah, jiran-jiran kita jom kita pergi solat jemaah. Oh, dipandang serong kepada yang mengajak tadi. Tuan-tuan tengok, itu benda yang paling ringan sekali. Kata saya tahulah jiran saya tu tak sembahyang, jom kita pergi solat jemaah. Oh, dia pandang serong. Apa ada kacau-kacaunya, engkau nak pergi-pergilah. Tapi kalau buat majlis-majlis perjumpaan orang ramai, mesyuarat, jawatan kasar apa-apa, jom kita pergi mesyuarat. Oh, tak ada apa-apa, itu dialu-alukan. Tapi kalau ajak solat jemaah, jom, dia pandang serong, dia pandang sinis. Hari ini macam mana kita nak buat saranan yang berat-berat? Saranan yang kecil-kecil macam itu pun dah dipandang serong. Jadi inilah tuan-tuan sekalian bagaimana keadaan kita. Saya fikir dengan sistem yang dikuasai oleh Barat ini, dia memisahkan orang Islam secara publik lah daripada agama ni telah berlaku. Secara individually mungkin kita kuat lagi, masih dia berpegang pada hukum Islam, dia menghayati semayang, puasa, zakat semua. Tapi secara publik saya nampak dah terpisah banyak dah. Apa yang orang lain buat, ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam. Ya tak? Siapa boleh tegur? Engkau tak semayang ya, mana siapa boleh tegur? Dia pakai seluar pendek lalu di depan kita, kita boleh tegur tak? Tak berani. Perempuan-perempuan yang buka rambut berkeliaran di tepi-tepi rumah kita boleh tegur? Tak berani. Tak boleh. Bukan tak berani. Jadi dengan sebab itu apabila telah isu-isu agama yang serius itu telah dijadikan benda peribadi, maka keupayaan kita untuk menegakkan Islam dalam pengertian sebagai way of life tak jadilah. Susah nak jadi. Saya cakap dengan penuh ikhlas. Itu pandangan saya. Jadi saya berhenti setakat itu dulu untuk malam ini. Banyak lagi perempuan yang saya tak sempat sebut ni. Saya sentuh malam ni baru isu yang pertama. Iaitu bagaimana kita nak menolingkan pengabdian kita kepada Allah dengan 3-4 langkah tadi. Maka pada waktu akan datang saya akan sambung pula langkah yang kedua, iaitu bagaimana kita nak menolak segala benda taurut dan kita nak menolak juga orang-orang yang bersekongkol dengannya supaya benda itu betul-betul menjadi tulen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.